Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar bima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak وننشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk sama-sama kita berbincang, untuk sama-sama kita bermuhasabah, untuk kita tengok bagaimana ibadat yang kita lakukan pada harian kita, adakah kita lakukan dengan betul, adakah kita laku dengan tepat atau sebagainya. Jadi insya-Allah apabila kita belajar ini, kita berbincang sama-sama kita sedikit sebanyak dapat kita tengok. Adakah kita lakukan selama ini yang kita buat daripada kita kecil lagi, adakah dia betul-betul bertepatan dengan kehendak syarak atau sebagainya. Kalau kita lakukan ibadat walaupun kita rasa itu adalah solat tidak mengikut peraturan dia, maka solat kita akan ditolak. Dan maka apabila ibadat kita ditolak, solat kita ditolak, seluruh ibadat kita yang lain juga akan digantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada malam ini kita akan masuk mengenai rukun yang ke-8 dalam rukun solat kita berkaitan dengan al-julusu baina sajadatain yang kita berhenti pada 15 saya bulan 7. Sepatutnya kuliah maghrib saya sebelum ni. Jadi disebabkan ada masalah yang tak dapat saya hadir, maka malam ni digantikan untuk yang minggu yang sebelumnya. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagaimana yang kita maklum bahawa rukun solat ini ada 13 keseluruhannya dan telah pun kita bincang secara lama dah. Berbulan ada masuk tahun dah kita bincang mengenai rukun solat ini. Bermula daripada kita niat, bermula daripada kita takbiratul ihram, yang ketiganya berdiri tegak, yang keempatnya Fatihah, yang kelimanya rukuk, yang keenamnya i'tidal, yang ketujuhnya sujud. Dan malam ni kita masuk rukun yang ke-8 iaitu berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ni adalah merupakan salah satu dari rukun yang pendek dan mungkin disebabkan dia pendek, ada di kalangan kita orang kata tidak berat, tak ambil perhatian terhadap perkara ini. Sedangkan di antara dua sujud ini banyak perkara yang salah dilakukannya boleh mengakibatkan solat kita akan menjadi batal. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya masuk ini, saya nak nukilkan satu kata-kata daripada ulama yang tersohor daripada Syekh Sya'rawi, yang mana ulama ni seorang mufassir, ulama tafsir yang terkenal, yang menukilkan kata-katanya yang tidak ada kaitan pun dengan perbincangan kita pada malam ni, tapi sedikit sebanyak boleh menjadi sebuah satu muhasabah untuk kita. Dia ada sebut dalam penulisannya, dia kata la tahsudu, dia kata la tahsudu ahadun ala ni'matin a'tahu Allahu lahu fa anta la ta'lam madza akhadha Allahu minhu wa la tahzanu idza akhadha Allah minka syai'an fa anta la ta'lam madza sayu'tika Allahu badalan minhu fa qul da'imal hamdulillah. Sya'rawi ni seorang ulama yang hebat dan kata-kata dia mutiara, kata-kata dia sangat menusuk jiwa gitu. Dia kata la tahsudu ahadan, la tahsudu, dia kata ahadan ala nikmatin a'tahu Allahu lahu. Kamu jangan mencemburui, jangan berhasad dengki dengan nikmat Allah berikan kepada mereka yang kamu lihat depan mata. Dengan kereta besarnya, rumah besarnya, jangan kamu cemburu dengan dia. Katanya ulama ini. Fa anta la ta'lam madza akhadha Allahu minhu. Sedangkan kamu tak tahu di sebalik kemewahan yang Allah beri kepada mereka, ada banyak nikmat-nikmat yang Allah tarik daripada mereka yang kamu tak tahu pun. Dia kata pula wala tahzan idza akhadha Allahu minka syai'an. Dan jangan pula kamu berduka cita dengan nikmat Allah tarik daripada diri kamu. Fa anta la ta'lam, sesungguhnya kamu tak tahu. Madza sayu'tika Allahu badalan minhu. Apakah nikmat yang akan Allah gantikan kepada kamu nanti. Oleh itu dia kata faqul da'iman hamdulillah. Maka apabila Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi bala kepada kita, maka ucaplah alhamdulillah. Insya-Allah itu ada kebaikan bagi kita.
Al-julusu baina sajadataini fardun fi solati. Sebagaimana maklum dia kata duduk di antara dua sujud ini fardu di dalam solat. Lima ja'a fi sahihaini. Sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, apabila dia angkat kepalanya daripada sujud, hatta yastawiya jalisa, maka dia akan membetulkan tulang belakangnya. Maknanya duduk secara membetulkan tulang belakang, iaitu duduk di antara dua sujud. Sebab itulah kita tegur dah baru ni, apabila kita solat di atas kerusi misalnya, kalaulah berdiri tegak itu merupakan rukun solat, begitu jugalah apabila kita solat di atas kerusi, hendaklah kita duduk secara membetulkan tulang belakang, jangan disandarkan kepada belakang kerusi. Kalau kita sandar, maka hukumnya adalah batal. Kalau kita berdiri tegak dalam keadaan berdiri, sepatutnya kita berdiri di dalam keadaan lurus, tetapi kita membongkokkan tulang belakang kita, kononnya kita nak khusyuk solat kita, maka boleh batal solat kita. Dia tunjuk dah kat kerusi tu, dia suruh duduk kat situ. Mudah, tak payah pergi mari. Nah. Pakai yang ni. Okey, tuan-tuan tengok nah. Kalau kita maklum bahawa ini adalah kiblat kita, kita dah bincang secara detail mengenai berdiri tegak kan? Ada kalangan kita, dia salah berdiri tegak sebab tujuan dia nak khusyuk. Sedangkan apabila maksud berdiri tegak, Allahu Akbar, berdiri tegaknya maksudnya begini, berdiri tegak. Kadang-kadang ada juga orang berdiri tegak dengan tujuan duduk lagu ni, sedangkan badan dia bukan bongkok pun, badan dia memang betul lagi. Badan dia boleh betul, tapi dia duduk begini dengan tujuan dia kata dia nak khusyuk, maka secara automatik solatnya batal. Tetapi dalam kitab fiqh kata tidak menjadi satu kesalahan untuk kita tundukkan sedikit kepala kita apabila kita dalam keadaan berdiri dengan tujuan nak tengok tempat sujud. Tapi bukannya membongkokkan tulang belakang. Dan baru ini kita beritahu dah, bagi orang yang sembahyang atas kursi pun. Sembahyang atas kursi maknanya ada yang kursi bersandar belakang, dia duduk sedap, sedang seronok, nampak dia sembahyang lagu ni. Nah, itu batal solat, kita ada cerita. Walaupun dia berdiri tegak, inilah kursi yang paling tepat sekali bagi orang nak sembahyang sambil duduk, atau kursi yang orang Kelantan panggil kuda, kursi yang tidak ada tempat sandar. Ini kursi yang paling tepat sekali. Dan elokkanlah kita sembahyang kursi yang ada sandar belakang tu. Nah, jadi keduduk tempat gini, begitu juga apabila kita sembahyang sambil duduk, maka tulang belakang kita juga wajib di dalam keadaan tegak begini. Tak boleh disengit begini dan sebagainya. Begitu jugalah dia nak sebut kita sini apabila kita duduk di antara dua sujud. Di antara dua sujud pun seolah-olah kita sembahyang sambil berdiri juga. Maknanya kedudukan dia mestilah dalam keadaan begini. Rabbighfirli wala, bukannya Rabbighfirli walhamd. Sebab apa dia kata aku ni duduk dua sujud bukan dalam keadaan qiyam. Salah. Sebabnya sama ada kita berdiri dalam keadaan qiyam ataupun kita sembahyang atas kursi ataupun kita duduk, tulang belakang kita wajib dibetulkan. Faham tuan-tuan? Ini yang dimaksudkan di dalam kitab ini. Okey. Tak banyak kita praktis mana ni Haji. Kesian kat Haji pergi mari tak apa, tak payah jogging kat padang lah. Jogging kat masjid pun tak apa dah. Kita duduk di sini lagi, waja'a fil hadis rajuli al-musi'u fi salatihi. Sebagaimana hadis yang kita baca sebelum ini, ada seorang lelaki yang sangat buruk solatnya telah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata summa masjud hatta tatma'inna sajida. Maka hendaklah kamu sujud dalam keadaan betul-betul dalam keadaan tamakninah, sujud betul-betul. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisa. Begitu juga apabila bangun bangkit daripada sujud, duduk di antara sujud, mestilah dalam keadaan yang sempurna. Summa masjud hatta tatma'inna sajida. Lepas duduk antara sujud, kita akan sujud kali kedua. Ini dimaksudkan bahawa kita, bahawa kedudukan duduk di antara dua sujud, tulang belakang kita mestilah dalam keadaan tegak sebagaimana kita sembahyang dalam keadaan qiyam. Dan sebagaimana dalam rukun-rukun lain ada syarat-syaratnya, begitu jugalah dalam rukun untuk duduk di antara dua sujud ini dia ada syaratnya. Yang pertama syarat supur dengan orang lain, iaitu an yaqsuda bil julusil ibadah wa la yaqsudu bi raf'i ghairihi fala rafa'a min sujud faz'an min syai' la yakfi.
Dia kata mestilah kita bangkit daripada sujud, nak duduk dua sujud tu, memang kita ada hasrat nak duduk begitu. Bukan yang kita bangkit kerana terkejut. Dia kata. Orang kita kata, siapa-siapa yang terbangkit kerana terkejut, dia kata terbangkit disebabkan terkejut. Dia kata, lam yakfi, maka tidak memadai, wa yajibu alaihi an ya'uda ila sujudi, maka hendaklah ia kembali semula pergi kepada sujud. Thumma yarfa' biqasdil julus wal ibadah, maka bangkit semula duduk antara sujud dengan hasrat nak bangkit yang sebenar, bukan tujuan untuk terkejut dan sebagainya. Yang kedua, yajibu an la yutawwilal julusu tatwilan fahishan. Kena ingat, duduk di antara sujud hanyalah rukun yang pendek. Maka tidak boleh duduk di antara sujud dengan sujud yang ada dengan tempoh yang begitu panjang. Maknanya, sepanjang-panjang dia, memadailah dengan kita baca doa yang sebagaimana kita baca biasa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Cukup. Tak perlu kita panjang lagi, melainkan kita solat sunat tasbih. Untuk sembahyang tak lebih. Kalau kita baca pula doa-doa lain memanjangkan tempoh tersebut, maka dia akan bertukar kepada makruh. Tapi kalau panjang sebab sembahyang yang melampau, maka duduk di antara dua sujud kita akan bertukar menjadi batal. Kalau tempoh panjangnya ada, begitu juga bihaisu yazid minal muddatin aqal tasyahud, maka tidak boleh kita duduk panjang di antara sujud tu seolah-olah hampir sama dengan kita baca tasyahud. Maka ulama ini mengatakan hukumnya batal. Dia kata pula balil mujarrad faslu baina sajataini, maka dia kata dia duduk antara sujud ni adalah tidak lain dan tidak bukan, maka semata-mata untuk memisahkan di antara dua sujud. Sebab tu nama dia duduk di antara dua sujud. Okey. Yang ketiga, tamakninah. Maknanya sependek-pendek kita duduk walaupun disebut tentang panjang, maka duduk di antara dua sujud ni dia ada tempoh yang paling pendek. Maka tempoh yang paling pendek sebagaimana rukun-rukun yang lain sebelum ini, jangan sesekali pendek kurang daripada tamakninah. Dengan kata lain, dengan qadar subhanallah sekali. Ada juga hak kita, hak rasa pahala dah banyak, aku baca wirid buat berat bawa pahala depan Allah je kata. Contoh kita kata, kan? Maka dia duduk di atas sujud ringkas sangat. Maka ketika kita ringkas, sebagaimana kita iktidal, maka dia telah bandingkan duduk antara sujud ni sama dengan rukun iktidal. Nah, ini kalau tuan-tuan perhati, kalau kita nak tahan mata jahat kita nak tengok orang sembahyang, betul tak? Tuan tengok tempat antara yang orang paling banyak salah, walaupun nampak simple. Saya sebut tadi, pertamanya adalah kalau bab niat kita tak nampak. Yang kedua, bab iktidal. Banyak orang salah. Dan yang ketiga, tempat yang orang banyak salah juga, duduk di antara dua sujud. Sebab saya kata tadi, walaupun nampak simple, tapi kita buat jangan tak betul, menyebabkan salah. Contoh kita kata, Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dia duduk lagu ni sedangkan badan dia tidak bongkok. Dia duduk dalam keadaan tidak stabil. Maka cara otomatik, maka itu bukan dinamakan sebagai iktidal, masih lagi di sempadan rukuk. Maka boleh membatalkan solatnya. Begitu juga duduk di antara sujud. Kita bangkit daripada duduk di antara sujud, maknanya sujud kita pun bangkit. Kadang-kadang orang tak apa rajin, Allahu Akbar, tak sempat nak duduk betul-betul duduk sujud, dia sujud balik. Maka tidak ada tamakninah. Apabila tidak ada tamakninah, maka secara otomatik solatnya batal. Bagaimana ini? Kalau saya sebut, kalau tuan-tuan dengar perkataan tamakninah ni bukan minah, bukan tijah. Tamakninah ni maksud dia adalah berhenti sekejap dengan qadar yang paling pendek sekali, subhanallah sekali. Sebab tu saya sebut dulu, kalau tuan-tuan nak kejar rakaat, nak tahu kita sempat dengan imam ke tidak, asal nasihatkan, sebab kita dapat rakaat ni dengan rukuk. Jangan baca subhanallah azim, sebab kita tak sempat nak ukur. Jadi, kita angkat takbir, Allahu Akbar, mesti tamakninah subhanallah sekali, kita rukuk pun, subhanallah. Tujuan apa? Takut-takut kita tak sempat nak duduk subhanallah sekejap kata imam dapat kita dia rak sampai Allah. Subhanallah kita sebab subha je. Imam sami Allah mahamidah, maka rukuk kita tak sempat. Begitu juga dengan duduk antara sujud. Apabila kita bangkit, Allahu Akbar. Okey, kita bangkit, Allahu Akbar. Maknanya secepat kita duduk di antara sujud, mestilah
tamakninah. Sebut tamakninah dalam kurungan dia, masuk dia adalah subhanallah sekali. Okey, tuan tengoklah. Yang kat Haji Ismail kita tu naik. Okey, kita pergi lagi. Dia kata lagi, dia kata al-i'tidal fi julusihi bil intisab halati al-julusi wa la yakfi mujarrad raf'i al-julus ma'ilan illa li uzrin. Saya sebut tadi, mestilah apabila seorang itu bangun duduk antara dua sujud seperti mana i'tidal kepada rukuk, daripada rukuk kepada i'tidal, mesti sama tulang belakang dia dalam keadaan straight belakang. Begitu juga sama dia duduk. Tak boleh dia sengit begini, tak boleh sengit ke tepi, dia kata illa. Ini tak masuk buku lah. Kalau illa tak masuk buku. Li uzrin, kerana dia ada sakit tertentu. Contohnya kata ada orang sakit lutut kan. Kita tengok orang sakit lutut kan. Dia tidak boleh lipat secara sempurna lutut dia. Nah, saya suka tunjuk fakta ni sebab orang nampak. Bukan nak turun naik. Saya pun pernah turun naik ni. Nak suruh orang nampak. Misal kata, tak apa je. Nampak dah. Contohnya kata kita tengok ramai. Saya tengok ramai orang yang sakit lutut kan. Jadi dia duduk begini. Sujud dia cantik. Tak apa, cantik dia sujud dia. Allahu Akbar. Tapi apa duduk dalam sujud, kita tengok macam-macam. Ada hok duduk gini lah. Ada hok duduk gini. Ada seorang tak bisa nampak. Duduk gini sembahyang tadi. Maknanya itulah duduk di antara sujud dia. Atau dia duduk apa ni? Maknanya kalau duduk gini, tangan, penting tangan. Duduk mana tangan ni? Kalau kita sembahyang tak ada masalah. Tangan dia apa duduk antara sujud, letak juga atas paha lah. Sebab menunjukkan dia duduk antara sujud, letak atas paha begini. Jangan lepas gini. Kalau tuan lepas gini, tuan-tuan duduk iktidal. Lepas gini. Jadi kalau tuan-tuan nak menggambarkan, sebab saya kata, Iza amartukum bi amrin, fa'tu bihi mastata'tum. Apabila diperintah buat solat, suruh buat ibadat, buat setakat mana hak kamu larat. Jadi kalau kita larat begini, ni maksud dia apa tuan-tuan? Ini duduk antara dua sujud saya. Jadi duduk antara sujud saja, kenapa tak duduk gini? Saya tak boleh. Gini yang saya boleh. Kalau duduk gini, duduklah lagu tu. Tapi tangan kat mana? Kalau duduk antara sujud biasa, tangan duduk kat atas paha. Jadi kalau kita berdiri begini, maka tangan kita tetap di atas paha begini. Duduk atas paha begini. Kalau kita pasal baca tahiyat kita. At-tahiyatul mubah. Jadi kalau tangan kita ni, orang tanya tangan kita ni. Tangan kita buat apa tangan kita ni? Kalau tuan-tuan tunjuk sembahyang tahiyat biasa, tangan ni nak tunjuk ke mana tuan-tuan? Tunjuk kat mereka ke tunjuk kat kiblat? Kiblat tuan-tuan kan? Di kiblat. Jadi kalau kita sembahyang begini, ni duduk dalam ni tahiyat dia, at-tahiyat. Sebab dia tak boleh lipat lutut, at-tahiyatul mubah. Tahiyat tangan dia tu nak duduk bawah ni ke nak duduk gini? Jadi bagi pandangan saya, sebab fungsi tangan ini adalah nak tunjuk kiblat, maka apabila duduk tahiyat, maka lebih baik tahiyat dia duduk keadaan begini. Boleh nah? Okey. Kalau ada juga hak buat gini, suka hatilah. Mak tu tangan tu sunat. Buat tak apa, tak buat tak apa. Jangan pula tangan itu bawah ni pepung bahan tangan dia tadi semayang apa lah ni. Dah, biar. Tapi hak yang cantiknya begini sebabnya kiblat duduk sana. Boleh nah? Okey. Ada soalan tak? Boleh nah? Tak ada nah? Okey. Ini orang cerdik pandai. Mana boleh tanya banyak, cakap sekali dia faham tu. Okay. Saya pun tak penat. Okey, selesai mengenai syarat-syarat duduk di antara sujud tadi. Sekarang ini kita masuk pula perkataan sunat-sunat. Saya ulang banyak kali tuan-tuan, walaupun perkara sunat kita buatlah. Sebab apa itulah yang akan menampalkan kecacatan di dalam solat kita. Ingat tak saya sebut dulu, apabila solat seseorang ditimbang di padang mahsyar di mizan esok, maka solat dia telah ditolak oleh Allah sebab dia tidak diterima. Malaikat kata, ya Allah, sembahyang ni fail ya Allah. Maka Tuhan kata, mu cari mana pahala-pahala sunat hak dia buat dalam solat dia. Siapa pekat itu tuan-tuan, Allah nak terima solat kita. Sebab itu dalam kitab fiqh dia tunjuk kita mana hak sunat, ambil belaka. Ambil. Tapi jangan melampau. Melampau jadi muka lain pula. Sebab nak dapat pahala sunat, subhanallahi Allah tu, kena baca 21 kali. Bukan begitu. Tu dia tak reti pula nama dia. Jadi perkara sunat ni apa? Antara yustahabbu fil julus baina sajadataini al-umul taliyah. Apabila kita duduk di antara sujud, di antara perkara sunat adalah pertamanya at-takbir. Makna kita duduk, kita turun dari sujud, nak bangkit duduk antara dua sujud tu, Allahu Akbar. Sama ada kita sembahyang berjemaah, maupun kita sembahyang seorang. Jadi kalau kita tak sebut ustaz, kita harap kata imam yang sebut Allahu Akbar, dapat pahala kepada imam je lah, kat kita tak dapat apa. Maksudnya yang ada benda hak Pak Imam boleh bantu kita, ada benda hak masing-masing kena buat. Kita sebut lagi.
Wa dzalika indi raf'i ra'si. Iaitulah apabila kamu angkat kepada kepala. Saya sebut sama je hukum dia. Sama bila masa kita nak start angkat takbir. Contohnya daripada rukuk nak pergi iktidal. Contoh dari qiyam. Ustaz ni, sekejap saya sebut lah. Saya ulang balik dia tempat tu. Kadang-kadang orang keliru. Ustaz, bila kau sepatutnya kita sebut takbir? Contohnya, lakum dinukum waliyadin. Adakah kita duduk sini, Allahu Akbar, terang salah. Apabila kita tahu lakum dinukum waliyadin, dan kita tahu apa kita nak buat lepas tu, rokok kan. Jadi apabila kita nak rokok, terus kita sebut Allahu Akbar. Dan kita tahu apa kita nak sebut lepas ni tuan-tuan. Sami Allahu liman hamidah. Jangan tunggu bangkit kata baru sebut. Duduk sini sebut dah. Sami Allahu liman hamidah. Kita tahu nak sebut apa lepas ni tuan-tuan nak sujud. Allahu Akbar. Sini lagi sebut. Jangan duduk sini baru sebut. Allahu Akbar. Hak ni banyak orang salah. Sepatutnya apabila kita nak sujud, di sinilah kita sebut. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita nak sujud. Allah. Sini lagi. Begitu jugalah apabila kita nak duduk di antara sujud, kita sujud begini, maka bila kita kena sebut Allahu Akbar, di sini lagi. Allahu Akbar. Sini baru habis. Jadi ramai kita tengok orang buat dia sebut tengah-tengah. Bukanlah solat dia boleh menyebabkan batal, tetapi tak cantik kita nak bawa di depan Allah nanti. Nah, jadi malam ni kita baiki. Walaupun nampak simple, kita baiki. Nah, kita pergi lagi. Sebab apa kata kita berdasarkan pada hadis iza qama ila salati yukabbiru hina yakumu wa hina yarka' thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa' ra'sahu thumma yukabbir hina yasjud thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu wa yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiyaha. Dia kata adalah apabila sesungguhnya Nabi apabila semayang dia akan takbir Allahu Akbar. Begitu juga dia takbir ketika rukuk. Apabila bangkit pada rukuk disebut sami Allahu liman hamidah. Daripada iktidal nak pergi sujud disebut Allahu Akbar. Apabila daripada sujud nak bangkit doa antara sujud summa yukabbir, Nabi sebut takbir pula Allahu Akbar. Begitulah Nabi buat sehingga selesai solatnya. Satu tepat sahaja hak Nabi takbir. Ke mana tuan-tuan? Ketika daripada rukuk nak bangkit pergi kepada iktidal. Tepat-tepat lain semua Nabi sebut Allahu Akbar. Dia kata wa yukabbil musalli hina yarfa' ra'sahu min sujudi bila raf'i yadayhi. Kena ingat, nah, apabila kita bangkit daripada sujud nak pergi kepada duduk antara sujud, tak perlu kita angkat tangan. Dari kita pergi ke Mekah, kita akan tengok tok-tok Arab ni, dia akan sujud, apabila duduk antara sujud, pum, dia angkat tangan. Dan daripada duduk antara sujud, nak sujud kali kedua, dia angkat tangan pula. Tak payah pakai yang tu. Kita pakai yang kita belajar ni. Angkat tangan tak ada kat situ. Sebab tu saya sebut daripada awal dahulu, angkat tangan ni pada ulama bersepakat dua tempat je. Dua tempat angkat tangan. Dan ulama berselisih untuk angkat tangan tempat yang ketiga. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika nak pergi kepada rukuk. Tu ulama sepakat. Lepas tu tempat-tempat lain, sampai Allahu liman hamidah tu, tak akad dah. Ada hak akad, ada hak tak. Jadi dua tempat tu adalah bersepakat di kalangan ulama. Wa yamuddu takbiru ila an yastawiya li jalisa. Maka berterusanlah takbir Allahu Akbar daripada sujud, nak dudukan sujud tu, berterusan takbir dia Allahu Akbar sehinggalah betul-betul tulang belakang dalam keadaan betul. Maknanya tersujud Allahu Akbar, jangan diputuskan di tengah-tengah jalan. Sama juga kalau kita sujud. Daripada sujud nak pergi ke daripada iktidal nak pergi pada sujud. Nah, Allahu Akbar pak sampai lantas bab sampai. Itu yang terbaiknya. Sebab itulah Pak Imam dia akan panjang untuk takbir daripada iktidal pergi ke sujud, begitu daripada sujud nak pergi kepada qiyam nanti. Okey. Yang berikutnya, dan tuan ada soalan, belok tengah jalan dah. Al-iftirash fil julus. Maka duduk di antara dua sujud ini kena duduk di dalam keadaan iftirash. Nak ni saya boleh tunjuk tapi saya tak boleh buat. Sebab saya boleh buat setakat kata 3, lepas tempat 5 tu main bola punya pasal tak boleh lipat kaki. Ni bola punya pasal ni. Lepas kena bola tu keting dia macam terik tu, tak boleh, saya tak boleh nak buat. Tapi duduk iftirash ni
Mana cara yang terbaik? An yansiba qadahu al-yumna wa yad'u atraf as-sabi' minha 'ala al-ardi mutawajjih ila qiblah. Maknanya sebagaimana kita buat sekarang ini, kita menjadikan tapak kaki kiri kita sebagai bantal untuk buntut kita duduk, punggung kita duduk. Lepas tu pula kaki belakang kanan kita ditegakkan dan jari-jari kita tu menghala pergi ke arah kiblat. Itu perkara yang afdal. Disebut sunat. Kalau orang buat, tak ada masalah. Tapi ada juga nak setengah buat. Ini bukan mazhab lain tuan-tuan. Juga dalam mazhab Syafi'i. Sama mazhab Syafi'i juga. Nah, hak molek kita duduk gini. Nah, tahiyat awal. Atau duduk antara sujud. Ni duduk gini. Saya tak boleh buat. Saya tunjuk sekejap boleh. Duduk gini. Hak ni hak molek. Ni hak molek. Kaki. Kalau Haji Ismail boleh tengok kaki, tunjuk kaki saya lagi cantik. Tu ni kaki duduk sini. Nah, kaki duduk sini. Dan kita lipat kaki kita kiri kita ni jadi alas untuk buntut kita duduk. Tapi ada juga di kalangan mazhab Syafi'i juga. Tapi tak kuat pandangan ini, duduk gini. Kalau di Mekah ada juga duduk gini. Rabbighfirli warhamni wajibutni. Boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah. Ada pandangan yang kedua, tapi pandangan ini adalah pandangan yang agak lemah di kalangan mazhab Syafi'i. Boleh nak? Nampak dekat tadi, ya? Selain daripada itu, dia kata, wada'al kaffaini, letakkan dua tangan di atas paha. Dia kata, yustahabbu wada'al kaffaini ala ra'si fakhzaini qariban min rakbataihi. Jadi dia kata, duduk dan antara sujud ni, pastikan, dia kata yang paling elok sekali, meletakkan dua tangan kita yang tidak terlampau terbuka begini, sebaliknya menghalakan tangan kita pergi ke arah kiblat. Dan katakanlah ni lutut kita, ni saya lutut, saya tak nampak ni lutut kita ni saya tunjuk lutut kita ni lutut kita kan. Ni lutut kita, maknanya ada juga hak semayang tuan-tuan tengok ke Haji Ismail kan, kadang-kadang macam-macam jenis ada orang duduk antara sujud ni. Kadang-kadang nak suka juga tengok tangan dia tu. Nah, kadang-kadang hak dia kata yang terbaik sekali. Itulah saya ambil kitab. Penat juga mari-mari gini ni. Turun dah rasa 30 kalori ni tak mari-mari ni. Okey. Dia kata begini, dia kata yustahabbu wad'ul kaffaini ala ra'si fakhzaini. Maka letaklah dua tangan di sini di atas paha kita. Dia kata di sini yang terbaik sekali, dia kata qariban min rukbatayhi bihaisu tusawi ru'usu asabihi rukbatayhi. Dia kata letak dua tangan begini seolah-olah tangan kita menghadap kiblat dan jadikan di hujung jari kita ini menyamai dengan lutut kita. Ni lutut tuan-tuan. Betul lah? Tuan-tuan buat ni lutut ni. Baik lelaki, baik perempuan, kaedahnya adalah sama saja. Duduk dalam keadaan begini. Dan bukan duduk gini. Ada juga kita tengok nak duduk gini pun ada hak jadi baru mati bini semalam. Macam-macam cara nah. Duduk gini pun ada nak marah siapa. Nah, duduk elok-elok. Duduk elok-elok. Kita buat semayang paling comel, paling cantik kita buat. Makna tangan kita duduk dalam keadaan begini. Lepas tu dia kata lagi, wa yunshiru asabi'ah madmu'ah ilal qiblah qiyasan ala sujud wa ghairihi wa la yadur in itaf ru'usiha ala rukbat. Dia kata maknanya pastikan jari kita ni semua menghadap kiblat, maka tidak mengapa kalau lebih sedikit jari kita pergi ke atas ataupun jari kita naik sedikit ke atas. Jangan pula duduk gini. Siapa duduk atas ni? Rabbighfirli warhamni. Kalau duduk gitu baik duduk gini tu. Maknanya ada tempat-tempat yang tertentu. Dia sebut lagi. Summa dia kata yustahabbu an yakula fi julusi. Ada lagi dekat apa nama ni? Jenis gemari ni. Okey, jauh lagi. Yes, man. Saya duduk dekat kursi dulu lah. Mana tunjuk kiblat tu maksudnya lebih kurang beginilah. Makna tangan kita ni lebih kurang begini. Mana straight dah lah. Jadi ada juga seperti saya sebut tadi, ada yang naik begini sikit, ada turun bawah sikit, itu tidak mengapa. Beza sedikit sahaja. Itu banyaklah makna pandangan kitab-kitab berbeza sedikit dalam soal itu. Nah, okay, ada lagi tak soalan? Silakan. Ada tak? Tapi jangan, saya sebut ni untuk yang cantik. Tapi janganlah tuan-tuan terlampau backing sangat. Kalau tak dia kan nampak orang semayang tangan duduk gini, duduk mana. Biarlah ke dia selagi dia tak tumbuk kita.
Jadi maknanya kata tengok cantik. Sikit-sikit beza tak ada masalah lah. Kalau tangan duk gini sikit naik ke atas tu biar ke dia. Dia main masjid alhamdulillah. Nah, tegur sikit-sikit. Nah, okey. Melainkan dia semayang sambil melompat. Itu baru cerita lain. Okey. Yang keempat. Dia kata doa. Doa ni hak kita baca selalu tu lah. Dia kata ini perkara yang sunat. Dia kata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nombor 2, siapa riwayat hadis ni? Hadis ni diriwayatkan oleh Tirmizi, riwayat oleh Abu Daud, Hakim dan sahih je, Ibnu Majah rahmanya perawi dia. Maknanya hadis ni agak kuat. Hak kita baca selama ni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini ni semua ada dalam hadis yang sahih. Tuan-tuan tahu tak? Dalam banyak-banyak doa hak paling komplit sekali dalam solat kita ni ketika duduk di antara dua sujud. Kalau tuan-tuan tahu boleh menghayati doa tersebut, ya Allah, hebat doa ni maksud dia. Lengkap dalam tu. Kesihatan ada, keampunan ada, banyak benda dia sebut. Rabbighfirli, ya Allah mengampunkan dosa aku, itu maksud dia. Rabbighfirli warhamni, ya Allah merahmati aku, ya Allah. Wajburni, ya Allah tutuplah keaiban aku, ya Allah. Biar manusia tengok nampak aku baik, jubah gini pakai kopiah, tapi dia tak tahu perangai aku, hantu aku, ya Allah. Mu tutup keaiban tu biar aku tak tahu dak apa, biar mu seorang tahu dak apa. Nah, dia kata, warzuqni, ya Allah membagi rezeki kepada aku, ya Allah. Nah, wahdini, dan tunjuklah hidayah kepada aku, ya Allah. Wa'afini, dan bagilah kesihatan aku, ya Allah. Wa'fu anni, minta sekali lagi, ampunkan dosa aku. Tak ada lebih pilih dah, ampun dah. Wa'fu anni, last sekali minta ampun. 2 kali kita minta ampun dalam solat kita tanpa kita sedari. Ini yang saya kata tuan-tuan, walaupun nampaknya adalah ringkas, simple saja doa tersebut, tetapi doa tersebut sangatlah hebat. Tolonglah, jangan kita main-main dengan doa ni. Ambillah, sebab doa yang terbaik adalah doa yang kita lakukan di dalam solat kita. Berapa kali tuan-tuan baca? Kalau semayang kita maghrib ada 3 kali tuan baca. Kalau semayang kita 17 rakaat sehari semalam, 17 kali kita baca, takkanlah Tuhan tak ampun dosa kita. Jadi banyak hak kita rasa benda ni simple, tapi kesannya ataupun dari segi impact dia, dari segi kita yang solat ini sangatlah hebat. Wa yasjudul musalli ba'da julus sajdatani kal ula tamaman fi syurutiha. Begitu jugalah apabila kita selepas duduk antara sujud tu, kita akan sujud kali kedua dan syaratnya adalah sama juga seperti mana kita sujud yang kali pertama tadi. Dia kata waktu ghazal ni cuma mereka berselisih. Sebab itulah ulama ni berselisih pandangan sebenarnya. Ada mengatakan rukun solat ini adalah 14, bukannya bukannya 13. Jadi maksudnya 14 kat mana tuan-tuan? Sebab sujud tadi 2 kali. Sujud pertama sekali, sujud kedua 2 kali. Tuan cari mana-mana rukun. Mana ada rukun lain yang dibuat 2 kali dalam 1 rakaat? Tak ada rukuk sekali, tidak sekali. Melainkan rukuk semayang gerhana. Gerhana bukan buat hari-hari. Jadi semayang kita cakap overallnya, semua sekali 1 rakaat, 1 sahaja. Melainkan sujud dibuat sebanyak 2 kali. Sebab tu Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan bahawa rukun sembahyang ni bukannya 13, sebaliknya 14. Mana yang 14 tu? Sujud pertama, sujud kedua. Katanya Al-Ghazali. Walau bagaimanapun majoriti para ulama Syafi'i mengata tidak. 1 sujud tu mewakili 1 rukun sahaja. Tapi kenapa 2 kali? Itulah tempat yang paling mulia sekali di sisi Allah. Kita jatuhkan muka kita hak paling mulia sekali tok atas latar. Tempat hak kaki pijuk. Dan ketika itu kaki kita dengan muka kita sama. Untuk setara di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah perintah kita sujud sebanyak 2 kali. Yang kelima, rukun yang sunat yang kelima adalah dia kata jilsah khafifah. Dia kata hendaklah kita duduk secara ringkas. Makna jangan duduk yang panjang sangat. Dia kata walam yakun yusalli, kalau dia kata yusan ba'da sajadah tsaniha, kita nak sebut. Ada isunya sekarang ni orang bincang. Adakah selepas duduk di antara 2 sujud, lepas sujud kali kedua tu, ada sujud yang ada apa dipanggil istirahat. Duduk secara istirahat. Makna istirahat ni, lepas sujud yang pertama, pak sujud, Rabbighfirli warhamni, pak sujud kali kedua, kita nak bangkit pergi pada qiyam berikutnya. Ada ulama mengatakan, disunatkan kita duduk sekejap di situ. Ya, yang ni mungkin hotlah sekali agaknya.
yang ni jenis pergi mari ni. Ya. Kita akan sujud kali kedua, kan? Ni sujud kedua tuan-tuan. Allahu akbar. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, kita baca 3 kali di sini. Jadi kita nak bangkit pergi pada rakaat berikutnya. Duduk di sini. Pak, duduk di sini. Adakah perkara ini disunatkan ataupun tidak? Dia panggil duduk istirahat. Ada ulama kata perkara sunat. Pertama saya nak bincang di sini, kalau ulama kata benda ni sunat, bagaimana cara duduknya? Ni lepas kita bangkit sujud kedua ni, nak pergi pada qiyam, maka ada setengah ulama kata kita kena duduk seperti mana kita duduk di antara dua sujud. Sekejap, jangan lama situ. Jangan lama. Lama makruh hukumnya. Maknanya kita duduk sekejap dengan qadar subhanallah sekali, lepas tu kita bangkit pergi pada rakaat yang berikutnya. Nah, cuma nak duduk lagu mana? Satu kata duduk macam duduk tahiyat awal atau duduk antara sujud, dan setengah ulama kata duduk begini sudah memadai. Contohnya, kita sujud kali kedua, Allahu akbar. Allah. Duduk begini dengan kaki kita ceracok naik ke atas begini sudah memadai. Duduk sekejap sini pun okey dah. Ada ulama kata kita tak apalah, tuan-tuan nak guna hak mana satu pun tak apa. Maknanya itu adalah untuk secara sunat sahaja. Cuma dia tidak boleh dibuat ketika kita semayang pagi Jumaat tadi sujud sejadah. Jangan dibuat. Jangan berhenti istirahat, tak ada. Barang siapa yang duduk secara istirahat sejadah ni, kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita berdoa Allahu akbar. Sajada wajhal ladzi khalaqa wa sawwara syaqahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Tu bagi Allahu akbar. Jangan dia berhenti tengah-tengah tu. Kalau siapa yang berhenti tengah-tengah tu, hukumnya adalah makruh. Sebab itu sujud sejadah bukan sujud biasa, tidak ada istirahat di situ. Boleh nak? Yang kita betul ni. Sebab ramai orang buat. Dia berhenti sekejap. Maka hukum cara otomatik, mengikut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Sebabnya sujud sejadah pagi Jumaat itu bukan dinamakan sebagai sebagai sujud biasa. Okey, kita pergi lagi. Yang kedua, ada pandangan mengatakan bahawa tidak perlu pun kita sujud, tak perlu pun duduk antara sujud tu, duduk istirahat tu. Tadi kata duduk pula lagu mana? Ada setengah duduk mencacok ini, ada setengah duduk macam tahiyat awal atau sujud. Jadi para ulama nak mengelakkan dia ni kata begini, kata begitu, terpulanglah. Sebenarnya bagi orang yang mungkin agak lanjut umurnya, dia rasa kepenatan untuk bangkit naik ke atas, maka lebih eloklah kalau dia ni berhenti terlebih dahulu. Tapi ulama kedua kata, kalaulah jenis orang muda, dia tak rasa gapo, jenis laju. Makna lutut-lutut tak jadi isu, maka tak ada masalah sujud, dia bangkit nak pergi ke atas. Nanti kita tunjuk bagaimana cara nak bangkit dengan cara yang betul. Yang keenam, sunat yang keenam, al-qiyam. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada seminit lagi. Dekat panjang ni. Sikit lagi dah, tak apalah. Saya masuk sikit untuk mengelakkan habis masa begitu. Wa ba'da sujud al-jisah khafif yakum usul rakaat tsaniyah wa rabi'ah ma at-taqwa yamud hasbul qiyam julus lakin bidu rafil yadan li hadis Ibnu Abu Umar wa yastahu ayat al-ardi yadahi al-qiyam. Okey, lah sekali. Ni adalah hadis Ismail. Tak nak buat dah depan ni. Lah Okey. Last ni, last. Apabila kita nak bangkit pergi kepada sujud, daripada bangkit bersujud nak pergi ke rakaat berikutnya, kita duduk di antara istirahat sekejap, maka para ulama kata lebih elok kalau kita iktimadkan tangan kita bertungkak tangan kita di sebelah sini. Sekejap, bagi orang yang boleh buatlah, itu lebih baik. Maknanya kita nak bangkit ke atas, kita bertungkak naik ke atas begini, pegang begini, naik tolak naik ke atas. Ramai juga hak jenis bangkit gini. Dia naik pak dia pum dia bangkit gini. Pun ada juga dia bangkit gitu. Kita ada masalah. Orang tu geng-geng sakit lutut. Tak ada masalah. Kita jangan backing sangat batu lah. Ni geng-geng apa semayang bekoh naik. Tak apalah kita umur 20. Orang umur 60 70 tu. Macam mana cerita? Tak apa, nanti kita ulang balik untuk minggu yang berikutnya. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin.
يا رب سليمان يا رب إبراهيم موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك الرحيمين اللهم ارزقنا علما ارزقنا فهما برحمتك الرحيمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا نسيان برحمتك الرحيمين اللهم ارزقنا فهم النبي المرسلين برحمتك الرحيمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إلى أصل الإنسان في إلى الصالحات وتواصل بالحق بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.